Allahu 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 Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, yang pertama saya nak kongsi tentang Islam itu terlebih dahulu. Kerana ramai yang berada di luar, hatta orang Islam sendiri merasakan bahawa Islam adalah agama yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW lebih kurang 1400 tahun yang lampau. Namun fakta ini sebenarnya kurang tepat. Kurang tepat kerana Islam bukannya diasaskan oleh baginda Rasulullah SAW, tetapi yang berusia 1400 tahun itu sendiri adalah usia Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mengikut pemahaman kita dan perspektif kita sebagai seorang Muslim, Islam telah pun wujud semenjak manusia pertama menjejakkan kaki ke muka bumi. Atau dalam istilah lain yang lebih mudah untuk kita fahami adalah Nabi Adam alaihissalam. Di mana kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat yang ke-7, walikuli qaumin had. Pada setiap zaman telah diutuskan seorang pemberi amaran. Setiap zaman. Dan kalau kita lihat di dalam kitab hadis Musnad Ahmad, muka surat 265 dengan muka surat 266, baginda Rasulullah SAW telah mengatakan Allah mengutuskan 124,000 Nabi dan Rasul. 313-nya adalah Rasul. Cuma yang ada pada hari ini adalah yang kita kenali seramai 25 orang. 25 orang. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi dan Rasul sepanjang zaman itu, dan Islam bukan agama yang baru. Dan ini sekaligus untuk kita menjawab beberapa isu sebenarnya. Antaranya, dalam kaedah kita memahami agama Samawi itu sendiri. Saya tahu bahawa dari segi akademiknya, seringkali bila disebut tentang agama Samawi, biasanya akan merujuk kepada agama Yahudi, Kristian dan Islam. Tetapi kalau kita lihat, maksud Samawi itu sendiri bermaksud agama dari langit. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bukankah apabila kita mengatakan agama dari langit itu adalah Yahudi, Kristian dengan Buddha, bukankah pemahaman ini sendiri telah pun bercanggah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 19, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diredoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bukankah di dalam agama Yahudi, tokoh yang mereka julang adalah Nabi Musa alaihissalam, yang kita sebagai Muslim meyakini baginda adalah seorang Nabi di dalam Islam? Bukankah tokoh yang dipertuhankan di dalam agama Kristian, iaitu Jesus Christ, Nabi Isa alaihissalam, merupakan salah seorang ulu azmi, salah seorang rasul yang hebat di dalam agama Islam? Maka sejak bila menurut perspektif Islam Allah mengutuskan Nabi Musa untuk mengajar agama Yahudi, dan sejak bila Allah Subhanahu Wa Taala menurut perspektif Islam mengutuskan Nabi Isa alaihissalam untuk mengajarkan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruh Kudus, bukan tiga Tuhan tetapi satu Tuhan? Maksudnya tuan-tuan dan puan, nak bagi kita penjelasan, Islam bukan agama yang baru. Islam telah pun wujud semenjak manusia pertama menjejakkan kaki ke muka bumi ini. Kenapa saya nak mulakan dengan yang ini? Mungkin ada yang tertanya, kita dah tahu dah, kenapa nak cakap? Tuan-tuan dan puan, mungkin kita yang datang masjid, yang datang kuliah ini, kita mungkin tahu. Tetapi ramai, kalau tuan-tuan dan puan pergi luar, tanyalah kepada orang Islam kita, kebanyakannya akan menjawab, Islam ni usia dia 1400 tahun. Dan di situ kita akan ada masalah jikalau kita kata Islam hanya berusia 1400 tahun. Bagaimana tuan-tuan dan puan kita ingin menjawab apabila ada orang bertanya kepada kita, jikalau kamu hanya mengatakan Islam adalah
agama yang benar dan hanya penganut Islam yang masuk syurga. Tapi Islam baru 1400 tahun. Bagaimana dengan manusia yang hidup sebelum itu? Mereka masuk neraka kan semua? Maka di situ kita mungkin akan ada kesulitan untuk menjawab soalan itu. Tetapi persoalan itu akan terungkai apabila kita memahami agama yang asal daripada manusia pertama adalah Islam. Adalah agama Islam. Maksudnya, mereka yang berada di zaman-zaman tertentu, mereka mengikuti syariat Nabi pada waktu itu, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu, maka mereka adalah Muslim. Dan bila mereka adalah Muslim, dari segi erti kata yang lain, menyerahkan diri kepada perintah Allah, mereka masuk syurga ke tidak? Masuk syurga. Maka Islam ada jawapan di situ bila mana kita memahami dari perspektif itu. Sebab topik hari ini bukan topik kenapa satu Tuhan banyak agama. Tapi topik kita hari ini adalah tentang keindahan Islam. Yang ini sekadar mukadimah untuk pengenalan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, apakah keindahan Islam sebenarnya? Apakah kecantikan Islam? Maka saya ingin menggunakan huruf-huruf yang ada di dalam perkataan Islam itu sendiri untuk menjelaskan dan berkongsikan tentang keindahan Islam. Maka Islam terbentuk dengan 5 huruf. I, S, L, A, M. 5. Maka kita mulakan dengan yang pertama. I, Islam. Mulakan dengan I, saya merujuk kepada inklusif. Inklusif. Saya akan terangkan maksud dia insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Kerana mungkin barangkali ada sahabat kita yang menonton, mereka kurang faham tentang apa maksud inklusif itu. Tuan-tuan dan puan-puan, lawan kepada inklusif adalah eksklusif. Inklusif ini dia terbuka dan dia sangat menyeluruh. Bukankah tuan-tuan dan puan-puan, dalam doa iftitah kita sebentar tadi, kita baca inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Rabb sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Maksudnya Islam dia begitu inklusif, dia tak eksklusif. Inklusif ini dia terbuka untuk semua orang. Dia sangat berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Antara keindahan Islam ini kalau kita lihat, iaitu Islam telah menceritakan dari seorang manusia itu lahir sehingga dia mati, apa yang perlu dan boleh dia buat di dalam kehidupan dia. Dan tak ada benda yang tertinggal pun tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana nak menjadi seorang anak, bagaimana nak menjadi suami, bagaimana nak menjadi isteri, bagaimana nak menjadi pemimpin politik, bagaimana nak berperang, bagaimana nak berurus niaga, bagaimana nak mewujudkan sistem perbankan, telah disebutkan di dalam Islam. Dan bila kita sebut tentang inklusif tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang inklusif, saya bagi beberapa contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah seseorang itu antara cara mereka boleh masuk agama Yahudi? Ada tak cara dia nak masuk agama Yahudi? Tak ada. Dia tak ada cara untuk masuk agama Yahudi, kerana kamu kena lahir dalam agama Yahudi. Kamu kena lahir dalam agama Yahudi. Dia sangat eksklusif. Sebab itu mereka seringkali menggelarkan diri mereka sebagai the chosen one. The chosen one, yang terpilih. Terpilih oleh siapa? Terpilih oleh Tuhan untuk melahirkan mereka, menjadikan mereka lahir dalam keluarga Yahudi. Bukankah dalam Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 111, mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahawa kalian tidak masuk syurga, melainkan kalian ini Yahudi ataupun Nasrani. Sangat eksklusif. Sangat eksklusif. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat agama Buddhism. Kita tak nafikan agama-agama ini telah pun tersebar ke seluruh dunia, tetapi kita masih lihat agama Buddhism yang berasal dari India
majoriti yang beragama Buddhism masih majoritinya sama ada yang berada di India, Sri Lanka, China, Jepun dan Korea. Majoriti penganutnya adalah daripada geografi itu. Allah